sejahtera. Selamat berhujung minggu pada pagi ni. InsyaAllah saya mendoakan yang baik-baik kepada anda yang mungkin sedang berehat. Ada yang masih lagi tak boleh nak move on. Ada yang masih lagi terasa kebahangan dia. Energi yang semalam bila kita baru je habis kelas kita, sesi kita, iaitu kelas roket pemasaran momentum, nak tarik pelanggan di yang berlaku di satu dewan yang bersejarah semalam. Namanya adalah Dewan Agong Tuanku Chancellor. Okey, ni dah bangun belum ni yang hadir semalam ni? Siapa yang hadir semalam? Siapa yang hadir semalam? Siapa yang dapat sesuatu? Siapa yang rasa macam banyak pun rupanya benda-benda yang aku selama ni tak tahu. Aku terlepas pandang, yang aku rasa macam turning point ini yang patutnya sebenarnya aku patut ubah. Kan? Inilah sepatutnya aku upgrade. Ataupun satu lagi bahasa saya adalah namanya upskill. Sebab kebanyakan semalam yang saya lihat founder-founder yang datang ni, saya panggil anda semua adalah founder. Sebab anda lah orang yang menjumpai, anda lah orang yang mengasaskan bisnes anda. Tak kira lah walaupun you adalah stockist, you adalah agent, you adalah dropship, tapi you lah yang menemui, you lah yang mengasaskan bisnes tu. Cuma HQ ke ataupun sesiapa ke yang supply barang, dia hanyalah supplier. Kan? Jadi you lah orang yang mengasaskan bisnes tu. Jadi saya panggil diri anda adalah founder. Yang found bisnes tu, yang found the idea, yang found the strategi apa yang you nak buat. Tapi masalahnya ramai founder ni sebenarnya adalah not found. Dan bukan sekadar not found tu bermaksud satu, orang tak jumpa dia online. Nombor dua juga adalah mungkin bisnes tu akan meninggal. Dan slowly sebenarnya tengah nazak. Banyak businesses yang saya nampak hari ini sedang nazak. Kerana dia tak diberikan makanan yang betul. Dia tak diberikan dia tak diberikan, tak disuap dengan perkara ataupun strategi yang betul, yang menyebabkan bisnes tu jadi sendu. Kan, jadi sendu, jadi stuck, jadi orang tak berminat, orang tak suka. Saya nak bagi tahu beberapa kesilapan ni yang menyebabkan risiko founder not found. Boleh faham ke faham ni? Siapa dah ready pagi ni? Macam tak ready je, macam tak nak je sarapan. Tak nak, saya tutup lah kalau macam ni. Saya baru je berdiri semalam tau, berjam-jam. And then saya dah sampai keluar malam tadi, almost 1 pagi juga baru sampai rumah. Kan? Tapi saya sangat excited melihatkan anda punya energy semalam. You are very amazing person yang hadir semalam. Sebab yang datang semalam saya nampak energy tu sustain. Yang paling penting adalah saya nampak founder-founder yang datang ni ada tanda-tanda nak berjaya. Apakah tanda-tanda terbesar? Siapa nak tahu? Apa tanda-tanda terbesar? Apa yang saya nampak kepada you all yang hadir semalam, yang saya kata dia ni bakal-bakal orang-orang yang berjaya. Apa yang saya nampak? Siapa nak tahu apa saya nampak? You dah ready kan? Terima kasih pada yang dah tag kawan-kawan dia. Ada setengah di kalangan yang bagus, top fan kita. Terima kasih banyak. Nampak yang komen tu, yang selalu komen, dia like saya, belanja love kat situ, yang share, dia akan jadi top fan. Tahniah. Kan? So pagi ni saya nak bagi tahu apakah tanda-tanda yang saya nampak founder tu dia boleh berjaya. Apa tanda dia? Tanda dia adalah bila saya nampak dia boleh turunkan ego. Masalah isu terbesar usahawan adalah dia mempunyai ego yang besar. Pertama sekali, tak nak belajar, tak nak datang kelas. Kan? Dia malas. Dia rasa macam tak apa, aku boleh buat sendiri, aku boleh Google. Tapi the moment bila you dah, saya tahu ramai yang datang, dia dah rasa macam dah stuck, tak tahu dah nak buat apa, rasa dah buat macam-macam, tapi kenapa hasil tu tak ada? Kenapa tak ada hasil apa-apa? So bila you datang tu pun sebagai satu tanda dah, you dah turunkan ego dah. Bermaksud you sedia untuk nak menerima ilmu, nak menerima pandangan, menerima strategi orang-orang yang dah buat, yang dah berjaya. Boleh faham ke faham ni? Kedua, bila dia dah masuk tu, kenapa saya kata boleh turunkan ego? Bila kita kata berdiri, dia berdiri. Mula-mula tu ada juga yang duduk relax, jangan lain berdiri. Dalam hidup kita kan dah banyak kali dah kerja kita ni duduk je. Kan? Kita ni malas. Banyak je benda sebenarnya. Kita ni founder. Kan? You okey ni untuk saya nak bagi. Pagi ni bukan sarapan.
saya nak bagi sentapan. Bukan santapan tau, sentapan minda. Nak bagi sikit macam current sikit. Nak currentkan kepala otak kita ni supaya dia jadi lebih positif, boleh fikir benda yang betul, boleh fikir lebih ke depan, dan kita nak turunkan ego kita pagi ni. Boleh ke boleh? So saya nampak semalam bila saya kata orang yang berjaya, tanda-tandanya adalah dia buat benda yang luar biasa. Founder yang berjaya adalah dia buat benda yang luar daripada kebiasaan dia buat. Biasa buat apa? Duduk, malas-malas, suruh angkat tangan pun tak nak. Kan? Kita nak semua benda tu adalah sebenarnya untuk nak turunkan ego founder, supaya founder ni tak adalah jadi not found. Business tu meninggal, business tu dah tak jadi apa-apa, dah teruk. Kita tak nak macam tu. Kita nak first thing first. Benda yang menjadi keutamaan adalah macam mana nak turunkan level ego tu. Macam mana nak hentak kita punya mindset supaya dia nampak benda yang lebih besar. Kita boleh nampak benda yang betul. Aku sepatutnya fokus kepada benda yang betul. Aku tak patut buat benda yang buang masa. Masalahnya kita ni, founder ni, masalahnya bila kita ego, kita tak nak dengar pandangan orang, kita tak nak pergi belajar, kita stuck kat mana? Kat sini. Dan dengan sini, tanda-tanda dia tadi, tanda saya kata tadi, tanda yang bagus untuk founder, dan tanda-tanda juga saya tak apa, saya explain tanda-tanda yang bakal menyebabkan founder ni meninggal. Satu adalah ego, kan? Satu adalah ego. Kedua, malas. Ego, malas. Kan? So tanda-tanda juga yang founder ni akan meninggal juga adalah bila apa lagi? Apakah lagi anda nampak? Apa yang you nampak? Yang ketiga adalah dia tak nak upgrade dia punya skill. 3 benda tadi. 3. Dia tak nak upgrade dia punya skill. Marketing ni adalah skill. Kemahiran. Kemahiran untuk nak buat orang tertarik kepada bisnes kita. You all faham ke faham ni? So bila kita tak nak kita tak nak naikkan, kita tak nak upgrade kita punya skill. Siapa yang boleh tuliskan saya itu bagus. Sebab saya tak ada nota. Yang saya fikir adalah pandangan saya, perspektif saya semalam kepada siapa yang hadir. Dan saya ucapkan tahniah kepada anda yang telah break untuk turunkan ego. Sanggup berdiri, ada yang luar biasa tu, yang melakukan tindakan luar biasa. Itu memang dia nak betul-betul nak benamkan ego dia. Dia berdiri atas kursi. Ada orang cakap, kalau berdiri atas kursi, kalau jatuh meninggal macam mana? Kalau jatuh meninggal, belum pernah lah saya datang kelas dah 5 tahun kita buat macam tu. So berdiri atas kursi. Dan saya pergi kelas pun, mentor saya pun berdiri atas kursi. Saya pun berdiri atas kursi. Saya tak pernah lagi jumpa kes jatuh dan meninggal. Dan banyak je orang bukannya berdiri atas kursi, baring atas katil pun dah tak bangun dah pagi ni. Dah meninggal. Itu kalau Allah Ta'ala dah takdirkan. Kan? So ada yang kata, kalau saya berdiri atas kursi nanti saya jatuh meninggal. Yang risau. Semalam bila kita tengok semangat dia, betapa positifnya orang semalam, ramai usahawan semalam, almost 2,000 people yang datang. Mereka ni sangat positif, mereka ni sangat appreciate orang lain. Dan kalau you nak jatuh pun, insya-Allah ada tangan yang akan sambut. Ada tangan yang akan sambut. Kalau di luar sana, belum tentu orang nak sambut kita. Ramai orang nak cuba membenamkan kita. Kan? Cuba nak memusnahkan bisnes kita. Cuba nak mematikan bisnes kita. So bila kita datang jumpa dengan sekumpulan usahawan, yang bukan senang kita nak kumpulkan ribuan usahawan. And you boleh datang jumpa semalam. Ada ramai yang datang jumpa. Ada ramai anak murid saya yang dah berjaya buat pendapatan puluhan ribu sebulan, ratusan ribu sebulan, jutaan sebulan. Kan? Datang you all, dia boleh jumpa semalam, mingle, dapat semangat semalam daripada anak-anak murid saya. Kan? Dan itulah peluang untuk nak basuh mindset kita jadi lebih clear. Betul-betul semalam yang hadir? Betul tak? Apa pandangan anda yang hadir semalam? Best ke best? Cuba komen sikit. Siapa yang hadir ke Roket Pemasaran Momentum. Dan itulah kelas kita yang terakhir. Itulah kelas kita yang terakhir semalam. Kan? Ada yang tanya saya, bila lagi kelas? Tahun depan. Lamanya. Siapa suruh tak datang? Siapa suruh tak datang? Kan? Anda suka. Ramai orang. Satu lagi. Kenapa yang saya bagi yang sebab keempat? Kenapa founder ni boleh not found dan meninggal? Yang keempat adalah sebab apa? Sebab apa agak-agak yang keempat? Siapa nak tahu yang keempat? Cuba komen kat situ. Kan, sebab apa, kenapa dia masih lagi tak berjaya, masih lagi lembab bisnes dia. Kenapa?
Kan? Sebab dia suka bertangguh. Tanda-tanda bertangguh. Nantilah dulu. Alah, nanti dia buat lagi kelas tu. Next, nanti aku pergilah. Buat apa nak pergi sekarang? Alah, tak payah pergi kelas tu. Kita cukup lah ni. Cukup. Hidup kita ni cukup. Kita pun tak tahu kita ni meninggal bila. Entah-entah kita meninggal awal. Tu kalau meninggal awal. Kalau tak meninggal. Sampai umur 100. Adakah cukup simpanan kita? Faham ke faham? Tu yang keempat tu. Suka bertangguh. Tanda-tanda yang business founder ni akan tak lama lagi not found. Faham ke faham tu? Siapa faham? Kat tangan. Okay. Nak lagi ni. Macam tak ada tag ke? Dah share ke belum tu? Bayar yuran kita bagi ni dulu. Bayar yuran. Okay. So saya tengok ramai yang datang tu semalam boleh turunkan ego. Dan semalam pun ramai juga yang menangis. Kenapa? Apa yang ditangisi? Memanglah menangis. You bayangkanlah bila kita buat bisnes, betapa ramai orang yang big Y kita ni, orang sekeliling kita ni yang mengharapkan kita. Dia mengharapkan nanti kalau dia berjaya, dia lah yang akan bela nasib mak, nasib ayah di kampung. Tapi buat bisnes masih lagi dengan ego, berbekalkan dengan kemalasan, berbekalkan dengan sikap suka bertangguh. And then business masih lagi tak menjadi. So belajar marketing tak nak. Konon-konon boleh Google. Konon-konon boleh jumpa. Kalau betul boleh jumpa, you dah lama millionaire. You dah lama jadi multi-millionaire kalau betul Google boleh bantu. Semalam saya cakap dengan peserta yang hadir semalam. Even kalau buat bila nak buat semudah buat ayat, nak tarik pelanggan atau kita panggil dia copywriting. Siapa yang nak tolong semak? Bila you dah buat, siapa yang bagi tahu ni betul, ni kena adjust, ni tak boleh langsung tukar. Siapa yang nak bantu you? Ada ke software? Ada ke kita boleh tanya Google, copywriting ni bagi ulasan sikit, bagi komen, check komen sikit. Kan? Check komen sikit. Boleh tak Google bantu? Tak boleh. Dalam hidup kita, kita masih lagi perlukan orang lain. Kita masih lagi perlukan seseorang untuk guide. Sebab itulah kita manusia, satu ketiga dulu Allah Ta'ala utuskan para nabi, para rasul. Kita diutuskan, kita umat yang istimewa. Ni bulan Rabiul Awal, insya-Allah bulan kelahiran Rasulullah. Banyakkan selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay. So jadi para Rasulullah ni yang menjadi pembimbing, guide, yang membimbing manusia. Dan lepas tu bila Rasulullah tak ada, kita ada para khalifah. Lepas tu dah tak ada, kita ada pula digantikan dengan para alim ulama. Orang-orang yang mempunyai ilmu untuk teruskan guide. Kita manusia tak boleh nak guide diri sendiri. Sebab tu buktinya setiap minggu kalau kaum lelaki ni dia kena pergi solat Jumaat. Untuk dengarkan khutbah tu. Untuk dengar, untuk nak betulkan, untuk clearkan kita punya mindset. Sebab bila mindset ni tak clear, bila cara kita berfikir, kepala otak kita tak clear, dia akan stuck, kita tak buat tindakan. Betul ke betul? Ramai orang bukan masalah tak ada ilmu. Masalahnya kurang tindakan. Saya tambah yang kelima. Kurang tindakan ataupun tak ada tindakan. Why? Sebab apa? Apa yang menyebabkan business tu not found ataupun bakal meninggal? Okay? Sebab kurang tindakan. Kurang bertindak. Macam semalam bila habis je saya dah bagi tahu, dan kita ada session, private session dengan seat diamond semalam. Siapa yang duduk seat depan diamond, dia tanya saya, kenapa saya buat ni tak jadi macam ni. Kenapa yang datang ni tak nak beli, dia nak benda lain pula. Bila suruh bayar tak nak. Saya tanya dia balik, adakah yang saya ajar tadi you dah buat ke belum? Belum. Satu pun belum. Dan you pun tahulah result dia. Bila kita tak buat lagi benda yang sepatutnya kita buat, memanglah tak ada orang nak beli. Saya cakap balik, buat dulu apa yang saya ajar. Sebab saya cakap semalam, kunci dia adalah buat sesuatu yang you tak pernah buat, you akan dapat benda yang you tak pernah dapat. Masalahnya ada ego, ada kemalasan, suka bertangguh, tak ada tindakan. Yang keenam, tak ada strategi. Kita tak boleh buat sesuatu tu tanpa strategi dah. Mesti kena ada strategi yang betul, yang tepat. Jangan buang masa dengan strategi-strategi yang tak buat duit. Sampai bila you sanggup nak tengok akaun you kering kontang? Sampai bila you sanggup
untuk nak tengok orang lain boleh menyumbang sesuatu pada keluarga, tapi you tak boleh buat apa-apa. You all faham ke faham ni? Itulah isu dia. Itu isu ramai orang yang bercakap kenapa founder ni not founder. Yang keenam tadi kan, apa dia yang keenam tadi? Okay, bagus yang mencatat ni. Terima kasih. Kurang tindakan yang kelima. Kurang tindakan. Itu yang menyebabkan kenapa ramai di kalangan usahawan yang sangkut pada hidup dia. Kan? Yang keenam. Okay? Yang keenam, kenapa banyak founder ni not found, tak boleh nak pergi. Saya ada guide anak murid saya yang dah 10 tahun. Okay? Yang dah 10 tahun berniaga tapi tak ada hasil. Sehingga dia kata alhamdulillah 2 tahun lepas dia datang ke kelas roket pemasaran momentum. Kan? And then dia kata daripada situ dapat semangat, dapat fokus. Sebab mula-mula kalau tidak, dia akan buat bisnes lain. Sedangkan bisnes yang dah ada tu pun, nombor 6 tak ada strategi. Nombor 6 tak ada strategi. Nombor 7 lah saya sambungkan macam tu kan. Nombor 7 ni. So bila dia datang kelas, dia dapat panduan, dia kata semangat dia naik. Membuat-buat semangat tu dia kata. And then balik, dia betulkan balik. Betulkan dulu dia punya fokus. Okay. Yang ketujuh adalah tak betulkan dia punya fokus. That's why kenapa founder tu not found. Yang ketujuh tak fokus. So saya tambah ke 8. Banyak poin hari ni. Yang ke-8 sebab dia tak ada guru. So bila tak ada guru, tak ada seseorang yang boleh beri pendapat, tak ada seseorang yang boleh menegur, tak ada seseorang yang boleh sentapkan dia, tak ada seseorang yang bagi tahu ni risiko dia, ini hasil dia kalau buat macam ni. So macam tadi saya kata nombor 8 tu, bila start dia cari guru, datang jumpa saya, dia belajar, and then balik dia terus buat apa yang dia biasa buat, cuma betulkan dia punya fokus. So apa jadi sekarang? You tengok Bawal Eksklusif by Elida. Bawal Eksklusif by Elida page dia. Alhamdulillah sekarang dia mampu buat 2 juta tahun ni. Tahun ni sahaja, tahun lepas dia buat 600,000 lepas datang kelas kita. Baru datang kelas roket pemasaran momentum dan dia terus daftar. Dan dia kata masa dia nak datang kelas, dia tak ada duit. Dia jual Pajero buruk dia RM9,000. Dia jual Pajero dia. Dia jual, dia berkorban. Datang Shah Alam kelas 3 hari. Nama kelas tu Advanced Rocket Business. Dia datang, dia kata itulah first time hakak. Nanti kita ada video dia, kita nak tunjuk pada anda. Itulah first time saya, dia kata, datang Shah Alam. Tak pernah pergi Shah Alam, duduk Johor je. Alhamdulillah, hasil pengorbanan tu, hasil datang kelas tu, belajar, kita turunkan ego dia. Dia tahu apa nak buat, tahu strategi yang betul, tahu apa tindakan nak dibuat. Kita tak banyak benda nak buat, cuma tindakan tu kena konsisten. Okay? So, dia datang ke Advanced Rocket Business 3 hari. InsyaAllah kelas tu kita akan adakan sekali lagi 6 ke 8 Disember. Bagi siapa yang tak tahu, kita ada kelas Advanced Rocket Business 3 hari. You spend masa dengan saya nanti. Siapa yang nak tahu benda tu, anda boleh komen kat situ nak ARB. Nanti kita boleh tengokkan, kita boleh bantu anda. So bila dia datang, tahun lepas saya naik 600,000. Tahun ni dah buat 2 juta. Tapi dia start pada 2 juta tu. Dia tak tahu macam nak pergi 3, pergi 4. And then sekarang Alhamdulillah, berkat dia berniaga ikut apa yang saya ajar. Dan dengan izin Allah SWT, bukan sebab saya, dengan izin Allah, dia mampu buat rumah cash di kampung dia, Kelantan. Dan dia kata kereta yang dulu dia jual, kereta suami dia tau, bukan kereta dia. Dia dah berjaya belikan suami dia kereta BMW pun, dia kata dia beli cash. Walaupun bukan kereta baru, tapi dia dapat beli BMW. Dan siapkan rumah di kampung dengan hasil perniagaan tu. Macam dengan dia berkorban tadi tu, jual kereta buruk 9,000, datang belajar, turunkan ego. Bukan semua orang. Dan saya tak tahu, anda dengar dia pun belum tentu mampu nak buat macam tu. Mungkin sedang dengar ni ada banyak alasan. So sama ada kita ni pilih, kita nak buat alasan, ataupun kita nak pilih, kita ada pilihan. So ada dua je. Sama ada alasan ataupun pilihan. Tu benda dia. So ramai orang yang suka bagi alasan. Suka buat sangkaan, alah kalau aku pergi pun, kalau tak jadi, suka sangat merendahkan diri. Ini satu lagi saya nak tambah. Yang ke-9, suka rendahkan diri sendiri. Suka underestimate diri. Suka salahkan diri. Suka sangat melayan dia punya fear. Sepatutnya fear tu, sebab dia macam ni tau. Bila kita nak takut, dia tetap perlukan tenaga nak takut. Sebab kita nak fikir pasal takut. Kita nak ekspresikan takutnya kita pada orang. So benda tu memerlukan energi.
Saya cadangkan, apa kata, ambil ketakutan punya tenaga yang patut bina untuk takut. Tukar dia kepada fuel. Tukarkan jadi minyak. Jadikan tenaga tu untuk pergi kejar kejayaan. Instead you jadikan tenaga untuk takut, baik tukar dia jadi untuk berjaya. Dah berapa poin dah tadi? Nombor 9. Suka merendahkan diri sendiri. Suka sangat. Tak nak bagi peluang pada diri sendiri. Asyik underestimate. Balik-balik kata you tak boleh, you susah lah, apalah. Banyak sangat alasan. Why not datang belajar dulu, cuba dulu. Kan dah habis 1 hari, why not kita cuba pula untuk yang 3 hari pula. Macam mana pula kita boleh tengok? Macam mana kalau semalam, walaupun 1 hari kan, banyak ke banyak you belajar semalam 1 hari. Saya rasa saya dah kumpulkan semalam modul kita. Saya memang berikan benda yang paling penting sahaja, yang insya-Allah kalau you buat, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita. InsyaAllah dia dapat bantu you untuk naikkan lagi you punya sales. Naikkan lagi, tambahkan lagi jualan tu. Dan benamkan kita punya ego. Cubalah berubah. Kalau selama ni kita buat tak jadi, apa kata kali ni bagi peluang. Sekali ni je lah kalau boleh. Kalau boleh sekali ni je. The last chance untuk you datang. Tengok apa yang kita boleh bantu. Especially kita ada kelas 3 hari. Ni pun yang terakhir untuk tahun ni. Sebab kita dah nak masuk 2020. Kalau you rasa you bimbang dengan masa depan you, you takut dengan keuangan tahun depan, why not consider untuk nak follow. Ambil package yang paling rendah dulu pun tak apa. Yang penting bersedia untuk saya guide pula 3 hari dalam kelas yang namanya Advanced Rocket Business. Anda tengok semalam siapa yang hadir semalam ataupun anda tengok result di Facebook, kebanyakan mereka ni dah explore, dah experience kelas Advanced Rocket Business. Jangan masih lagi start, tak ada modal. Majoriti yang buat bisnes tak ada modal. Majoriti tak ada modal, tak ada duit. Tapi bila kita buat bisnes online, kan customer tu bayar dulu. Pelanggan tu kan bayar dulu. Kita boleh buat pre-order, kita boleh pelanggan tu bayar dulu, datang kat kedai dan bayar, and then kita dapat balik pulangan. Jangan banyak sangat alasan. Benda halangan dalam bisnes bukan pasal modal. Halangannya kat sini. Tak maaf, saya sema sikit. Walaupun saya sema semalam, alhamdulillah saya berjaya juga, alhamdulillah, dengan izin Allah juga menyelesaikan kelas. Kan dia musim sesema ni, saya baik batuk saya dah okey. Tapi sesema tu dia masih lagi ada. Okey, tapi itu bukan alasan. Sebab saya ada pilihan untuk nak mengajar. Saya ada pilihan, saya juga boleh ada pilihan untuk bagi alasan saya sesema tak boleh ajar. Kan, saya ada pilihan, tapi saya memilih untuk aku nak mengajar juga. Lantaklah sesema tu. Kan, kalau tak mengajar pun sesema juga. Kan, tapi alhamdulillah bila mengajar tu semalam excitednya, dia jadi macam rawatan pula, terapi kepada diri saya untuk sesema. Sampai saya pun dah lupa dah sesema tu. Faham ke faham ni? Siapa faham tu? Okay. So, kalau kita selama ni dah start, tak tahu nak buat apa, tak ada idea. Saya tanya semalam pada yang datang, you dah ada plan ke tahun depan? Apakah you punya marketing plan? Apa yang cadangan you untuk nak buat marketing tahun depan? Apa plan dia? Januari apa, Februari apa, Mac apa? Tak ada, dia jawab. Tak ada plan. So bila tak ada plan tu maksudnya memang plan untuk menguburkan bisnes lah. Kan? Itulah plan untuk menguburkan bisnes. Itulah plan untuk menghancurkan bisnes. Itulah namanya plan untuk nak menghancurkan harapan keluarga. Itulah plan sebenarnya untuk pastikan nama you naik kat bank tiap-tiap bulan. Itulah tanda-tanda you bersedia untuk dikejar oleh Along kalau you buat hutang dengan Along. So ramai macam tu sebenarnya. Saya nak cakap terus terang, dan saya risau tentang nasib bangsa saya. Kan? Kita duduk di atas namanya tanah bangsa Melayu Bumi Putera. Saya bukan nak berkahaman, saya cuma nak cakap bangsa ni lah yang paling ramai. Yang baru-baru ni saya agak terkejut juga bila tengok paling ramai statistik lebih kurang 56% yang bankrupt di Malaysia. Walaupun kita ada yang datang semalam, ada kaum Cina, kaum India. Saya ada juga student ultimate nama dia Kuhen. So kita tak ada masalah dengan bangsa lain. Cuma masalahnya betapa ketinggalannya kita. Betapa banyak sangat kita ketinggal. Dan saya yakin bukan sebab kita tak pandai. Cuma kita ada ego tak nak pergi belajar. Ada ego masih lagi nak kata Google tu boleh, Google boleh bantu. Ada lagi ego macam tu. Ada yang kata mengajar guna Google pun boleh. Cubalah try. Cubalah try mengajar guna Google dan cubalah try tarik orang. Ada tak yang nak datang dan nak datang belajar kelas tu? Kalau you nak try buat. Mana belajar ni ilmu ni? Google. Meninggal babe.
Kan? Okay? So saya nak anda turunkan ego. Cubalah ubah pattern, ubah corak. Semalam tengok bola kan, tahniah kepada JDT, tahniah juga kepada pasukan Kedah yang jadi naib juara. Saya percaya kedua-duanya memang dah berhempah pula training bertahun-tahun. Kan? Di coach, dibimbing. Main bola pun di coach, dibimbing. Orang main bola pun kalau dia dah cuba attack goal tu, tak goal juga. Dia kena ubah strategi. Dia kena ubah cara, method dia. Dia tak boleh menggunakan cara yang sama untuk dapatkan hasil yang berbeza. Kata Albert Einstein, orang yang nak hasil berbeza tapi tindakan dia sama je, itu adalah orang yang bodoh, kata Albert Einstein. Albert Einstein cakap yang ada formula E MC kuasa 2 tu. Yelah, dia kata kau nak hasil yang berbeza tapi tindakan tetap sama. Nak hasil berbeza dalam online, nak capai ramai customer, sale nak naik, tapi cara tetap macam tu juga. Malas nak posting kat FB, tak tahu nak posting apa, tak tahu nak buat FB live apa, tak tahu nak buat video apa, tak tahu page Facebook tu sebenarnya boleh bagi orang manfaat value. Balik-balik asyik nak buat iklan, balik-balik nak buat iklan, padahal kita sendiri pun sakit hati. Kan? Orang buat iklan, tapi kita duk sibuk buat iklan. Kita tak sibuk bekerja untuk nak memberikan value kepada pelanggan. Sedangkan kalau kita bagi value kepada pelanggan, betapa ramai pelanggan kita akan dapat. Betapa ramai orang akan percayakan kita. Macam tanda-tanda. Saya dah bagi tanda 9 tanda dah tadi. Kan? 9 tanda bahayanya yang founder tu akan not found akan datang. So saya nak anda betul-betul take care benda tu. Jangan jaga betul. Dan kalau anda rasa anda dah bersedia untuk di-guide selama 3 hari, you rasa, why not aku cuba? Why not aku try datang? Kalau you nampak ramai dah berjaya, ramai yang dah sukses, sale dia meningkat daripada kosong, dan bila dia masuk kelas saya namanya Eva Rocket Business 3 hari, hidup dia jadi berubah. Ingat, izin Allah. Dan Allah hanya akan izinkan sesuatu berlaku kalau kita benarkan kita yang buat keputusan untuk nak ubah nasib. Allah Ta'ala memang akan ubah nasib sesuatu kaum bila kaum tu ready untuk nak ubah. Kalau you tak ready nak ubah, tak ada apa yang akan berubah. Perkara tu akan jadi lebih teruk. Okay? Dan kalau anda betul-betul nak di-guide, nak dibimbing, anda boleh komen, anda boleh inbox kami hari ni juga untuk kami berikan sub offer yang saya rasa win-win. You boleh masuk kelas, you boleh connect sales. Kita pun nak sediakan dewan yang best, modul yang bagus, kita ada trainer yang bagus untuk nak bagi pada you. You just comment kat situ nak ARB yang kita insyaAllah boleh bantu you. Sebab kelas RPM dah habis, dah tamat dah tak ada dah. Kalau you tak bersedia untuk nak onlinekan business you, maka you kena bersedia kapankan je business tu. Boleh faham ke faham ni? Kan? Ada yang tanya, kau baru start nak berniaga, sesuai tak ARB ni? Kalau kita nak bekerja, kita kena bersekolah daripada darjah 1 sampai darjah 6. Kita kena bersekolah 3 tahun 1, 3 tahun 5. Baru kita bersedia untuk boleh pergi minta kerja. Kita tak boleh kerja dulu baru belajar. Kita kena belajar dulu baru kerja. Sama lah dalam bisnes. Kesilapan ramai orang buat bisnes dulu. Patutnya pergilah belajar dulu. Dan tak adalah kita buat mistake. Ramai orang yang you nampak sekarang ni, business owner, founder, yang mistake yang dia orang buat adalah dia pergi berniaga dulu. Berniaga adalah produk yang salah. Tersalah buat strategi. Dah habis. Dah rugi, baru nak datang. Tapi tak apalah, adalah kesedaran untuk datang. Kan? Ini yang nak start berniaga tak ada ilmu. Macam semalam, saya ada jumpa juga. Baru start berniaga barangan sukan. Tapi tak ada ilmu. And then dia hanya tahu buat website, buat Facebook. Tapi tak ada siapa kat website. Tak ada siapa pun kat Facebook tu. So, macam mana? Sedangkan nak ARB, saya akan ajar macam mana nak ramaikan Facebook tu. Macam mana nak ramaikan orang pergi kat situ. Barulah boleh tarik pergi website ke, pergi blog ke, pergi WhatsApp ke untuk beli barang you. Kalau tak, siapa yang you nak layan? Siapa yang you nak buat dia beli barang? So, bila nak dapat sales kalau macam tu? Macam? Boleh faham ke faham tu? Okay? Saya rasa dah banyak sangat saya sentak minda anda bagi ni. 9 poin penting. Hopefully, insyaAllah benda tu boleh membantu anda. Berikan you all kesedaran. Akan membantu you untuk dapatkan you punya turning point. Titik perubahan dalam hidup. Hopefully tahun ni kita buat satu keputusan untuk nak ubah nasib kita tahun depan. Kalau tak, sampai bila-bila pun kita masih lagi tak dapat nak mengubah nasib kita. So bagi anda yang betul-betul nak di-guide, nak tahu apa kelas 3 hari tu, you just komen nak ARB je. Nanti insyaAllah tim saya akan bantu. Ataupun you terus inbox kami dalam kita punya PM kami dalam inbox pun, nanti insyaAllah kita cuba jawab. Hari ni tim saya masih bertugas
Walaupun JAT menang hari ni dan Johor cuti, team saya, especially team sale, abang yang semalam energizer semalam, Cikgu Rashid, hari ni dengan team dia akan masuk office untuk nak support you all, untuk nak tengok siapa lagi kita nak bantu, siapa lagi yang kita nak guide, siapa lagi yang kita nampak dia ni serius nak ubah nasib dia, dia serius nak upgrade hidup dia dan bisnes dia, insyaAllah. Okay, terima kasih banyak kerana ikuti saya punya FB Live pagi ni. Terima kasih kerana anda stay, anda konsisten, kan? Dan anda yang rajin komen sehingga jadi top fan, saya sangat appreciate anda. Dan insyaAllah nanti kita ada something yang saya nak berikan kepada anda yang top fan ni semua ni, kan? Sebab bukan senang untuk dia nak konsisten tiap-tiap hari. Terima kasih banyak. Teruskan tag kawan-kawan anda, teruskan share FB Live pagi ni. Terima kasih banyak. Yang baru masuk boleh ulang tengok kejap lagi sebelum saya delete video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.